Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, lawannya kaunuhu asamma, bermula lawannya lawan bagi sami' itu, lawan bagi kaunuhu sami'an itu ialah kaunuhu asamma. Artinya keadaannya Ta'ala itu yang tuli, yaitu mustahil. Ke-19-nya daripada 20 ialah kaunuhu basiran. Artinya keadaannya Ta'ala yang melihat. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit, yakni yang sungguh bagi zat. Selama-lama ada zat itu, zat yang bersifat dengan basar tu. Selama-lama ada zat itu, zat yang bersifat dengan kaunuhu basiran tu. Zat itu bersifat dengan basar, iaitu kaunuhu basiran tu. Basiran tu alai daripada basar, dan lazim ia kaunuhu basiran baginya, bagi basar, yakni basar dipanggil malzum, kaunuhu basiran dipanggil lazim. Lawan bagi kaunuhu basiran kaunuhu a'ma. Artinya keadaannya Ta'ala yang buta, iaitu mustahil. Ke-20, yakni 20 daripada 20, kaunuhu mutakalliman. Artinya keadaannya Ta'ala yang berkata-kata. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan kalam, iaitu kaunuhu mutakalliman tu lain daripada kalam, yakni lain daripada sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Dan lazim ia kaunuhu mutakalliman baginya, bagi kalam. Lawannya kaunuhu abkama, keadaannya Ta'ala itu yang tuli, yang kelu, yang bisu, iaitu mustahil. Ketahui olehmu talib yang menuntut ni, yang membaca ataupun yang belajar kitab ataupun yang mengajar, bahwasanya dalil atas segala sifat maknawiyah, iaitu dalil tu dalil sifat ma'ani, yakni dalil bagi sifat ma'ani lah, dalil sifat maknawiyah. Kerana bahwasanya dua itu melazimi laziman. Dan bahwasanya segala sifat 20 itu, yakni hak telah musannif sebut itu, terbahagi atas 4 bahagi. Terbahagi nauk itu tubik 4. Pertamanya, bagi yang pertama itu ialah sifat nafsiyah. Nama bagai yang pertama, iaitu sifat nafsiyah itu satu wujud, yakni wujud yang maksud dari sifat nafsiyah. Keduanya sifat salbiyah, namanya iaitu sifat salbiyah tu 5 sifat, iaitu 5 sifat itu qidam, baqa, dan mukhalafatuhu lil hawadis, dan qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. 5 sifat masuk dalam sifat salbiyah, yakni sifat mendahulukan ternafi. Mengenakan makhluk ialah mengenakan Allah Ta'ala. Kena makhluk, kena Allah, yakni makhluk bahru, Allah tak bahru, iaitu qidam masalan. Ketiga sifat ma'ani namanya, iaitu 7 sifat, iaitu 7 sifat itu kudrat, iradah, dan ilmu, dan hayat, dan sami', dan basar, dan kalam. Keempatnya, yakni 4 daripada 4 tu sifat maknawiyah namanya, iaitu sifat maknawiyah itu 7 sifat pula, yakni juga seperti yang 3.
Iaitu sifat maknawiyah tu kaunuhu qadiran, kaunuhu sami muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka maknanya makna sifat nafsiyah maknanya sifat nafsiyah tu badal pada makna, iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat, iaitu sifat nafsiyah itu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat, dan bagi zat selama maujud zat, padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana, artinya tiada melazim ia tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama itu tiada melazim bagi satu sifat yang lain. Yakni keluar maknawiyah lah, kerana bahawasanya maknawiyah sabit tapi kerana ada sifat ma'ani. Dan maknanya makna sifat salbiyah iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tiada patut bagi zat dan bagi segala sifat. Yakni bahawasanya sifat nafsiyah ni kerja iaitu menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi zat itu, seperti bahru tak layak bagi zat Allah Ta'ala, maka tidak bahru masalan. Seperti juga tak layak bagi sifat bagi segala sifat. Seperti kudrat kita bahru, kudrat Allah Ta'ala tak bahru masalan. Seperti qadim, makna qadim itu menafikan awal dan permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya, dan baqa menafikan akhir dan berkesudahan, yakni menafikan berkesudahan bagi keduanya, yakni zat dan sifat Allah Ta'ala tu. Demikianlah seperti yang tersebutlah engkau kata pada segala makna yang tinggal lagi daripada segala sifat salbiyah. Juning ni tak cerak ni. Mesak makna la'allahu lah, maka permulaan, maka kerana permulaan bagi Allah Ta'ala dan ada akhir baginya bagi Allah Ta'ala, dan bersamanya Allah Ta'ala bagi segala yang baru, dan berkehendaknya Ta'ala kepada zat dan kepada fa'il yang menjadi ia fa'il akan Allah Ta'ala, dan ada yang mendua pada zatnya Ta'ala, dan ada yang mendua pada segala sifatnya Ta'ala, dan ada yang mendua pada segala perbuatannya Allah Ta'ala. Sekalian itu yang tersebut tu daripada permulaan ilah tu tiada patut bagi zat Allah Ta'ala, dan tiada patut bagi segala sifatnya Ta'ala, kerana berkata tiada patut kerana membawa ia mazkurat yang tersebut tu kepada bahru, dan lemah dan kekurangan. Bermula yang demikian itu yang tersebut, bermula demikian itu, demikian bahru lemah kekurangan tu ialah mustahil atas Allah Ta'ala. Dan dinamakan sifat salbiyah ini sifat adamiyun. Sifat adami artinya tiada maujud, kerana tiada berdiri ia sifat salbiyah pada zat, dan tiada maujud padanya pada zat artinya tiada sah dilihat akan dia akan sifat salbiyah, dan tiada melazim ia sifat salbiyah bagi sifat yang lain, tidak lazim.
seperti sifat ma'ani itu lazim bagi sifat yang lain, ada tidak. Dan tiada ziyadah, tiada lebih ia sifat salbiyah atas zat, dan tiada sifat yang dan di atas sifat yang lain dak. Seperti sifat ma'ani lebih di atas zat, lagi sifat ma'ani lebih di atas sifat ma'nawiyah, dak. Dan makna sifat salbiyah menunjuk atas mengadamkan suatu yang tiada patut bagi zat, dan suatu juga yang tiada patut bagi segala sifat. Bukan maknanya Adam itu Adam daripada zat, artinya tiada bersifat Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat salbiyah, iaitu tiada bersifat Allah Ta'ala dengan sifat salbiyah itu mustahil, kerana kufur orang yang menafikan sifat salbiyah yang qadim. Jadi sifat salbiyah yang berselama-lama di Allah Ta'ala dengan ijma' ulama. Dan makna sifat ma'ani iaitu tiap-tiap sifat yang maujud, tiap-tiap sifat yang ada, artinya sah dilihat akan dia akan sifat ma'ani. Jika dibuka bagi kita hijab yang berdiri ia hijab yang berdiri, jika dibuka kita hijab yang berdiri, sifat itu yang berdiri ia sifat dengan zat, artinya tiada diterkaya ia sifat ma'ani daripada zat, dan ziyadah dan lebih ia sifat ma'ani atas zat yang mewajib ia sifat tu, sifat ma'ani itu yang mewajib ia bagi zat akan bahawa bersifat ia zat bersifat dengan sifat maknawiyah. Itu makna ma'ani. Maka bahwasanya makna ma'ani satu sifat yang wujudi, jika dibuka hijab maka sah dilihat dan lebih di atas zat. Maka dengan dialah mewajibkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maknawiyah. Dan makna wajib di sini bukan wajib syarak ni, bukan wajib dengan makna tekeh, wajib dengan lazim melazimi. Dan makna sifat maknawiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat bersifat dengan sifat ma'ani, dan lebih ia sifat maknawiyah atas sifat ma'ani, dan lazim ia sifat maknawiyah bagi sifat ma'ani. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenalkan dia kan sifat yang harus dengan tafsilnya itu satu sifat jua, iaitu fa'lu kullu mumkinin aw tarkuhu, yakni artinya berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia kan buat. Lawan bagi sifat yang harus itu wajib Allah Ta'ala, wajib ia sifat, ataupun mustahil ia sifat. Wajib atas bagi Allah Ta'ala, mustahil atas Allah Ta'ala, tu dipanggil lawan, iaitu lawan tu mustahil. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wallahu a'lam.